Jika anda nak melabur di US, so anda boleh consider untuk menggunakan MIDF Invest. So tengok video ni sampai habis, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal, selamat datang ke YouTube channel Daikal. Hari ini saya nak kongsikan sikit berkenaan dengan MIDF Invest. Okey, sebenarnya MIDF Invest ni baru je dilancarkan sejak saya buat video ni. Okey, so MIDF ni boleh kata baru. So dia baru dilancarkan. So kita tengok apa yang ada dekat MIDF ni. Dan saya pun baru je buat account dan belum approve lagi. Tapi sebelum sementara tunggu je approve tu, saya nak go through tengok sikit apa yang ada dalam MIDF Invest ni, dan juga kita tengok fees dia dan juga beberapa feature yang ada dalam ni lah. Okay, kalau anda belum install, anda boleh install percuma di Google Play ataupun di App Store. Ni dia punya lambang dia punya logo lah. So anda tekan open je lepas tu. So untuk pendaftaran senang ya. Anda just go through, anda perlu macam biasa anda perlu upload anda punya gambar IC depan belakang, lepas tu create anda punya password, email, lepas tu perlu pengesahan email dan juga pengesahan nombor telefon. Lepas tu anda boleh setkan Touch ID ataupun tak lah. Macam ni saya setkan sebagai Touch ID. So ini paparan dia, paparan depan dia kalau anda dah daftar. Tapi macam saya punya, kalau belum disahkan, dia akan tulis belum disahkan lah macam ni. Dia kata sepatutnya dalam masa 24 jam dia untuk disahkan. Tapi saya baru dapat email daripada MIDF ni. Dia kata macam mungkin ramai sangat orang yang daftar ke ataupun ada problem. So dia mungkin lambat sikit lah untuk setakat ni. So pertama sekali, apa itu MIDF Invest? So MIDF Invest ni sebenarnya adalah satu aplikasi di mana dia menjadi salah satu platform untuk kita membolehkan kita pengguna-pengguna kat Malaysia ni untuk melabur secara terus ke pasaran saham di US lah, iaitu Nasdaq dan juga NYSE, New York Stock Exchange, di mana dia memudahkan kita lah. Maksudnya kita, yang bagusnya kita boleh buat account tu secara online terus dengan menggunakan MIDF Invest ni. Kemudian kita just masukkan duit. Contoh, kita boleh masukkan duit daripada online banking ke MIDF Invest. Lepas tu kita boleh convert terus dengan menggunakan MIDF Invest ni ke US dollar lah. So kalau anda tengok sini, dia ada kita punya portfolio. Kalau kita dah beli semua sekali lah. Lepas tu cash. Lepas tu kat sini ada bahagian forex. So forex ni bukan maksudnya kita nak berdagang forex lah. Kat sini je cuma cakap we buy, we sell. Maksudnya apa? Sebab bila kita masukkan duit ke dalam MIDF Invest ni, so dia akan convertkan ke USD lah, sebab kita nak beli saham kat US kan. So bila kita convert, dia akan ikut harga ni lah. So katakanlah kita masuk RM1,000. So dalam RM1,000, kalau kita masukkan ke dalam MIDF Invest ni, so kita nak convert ke US, dia akan tengok harga yang ni lah, we sell. So maksud kita beli USD dulu lah. So untuk katakanlah untuk 1,000, kalau kita convertkan, dia jadi lebih kurang berapa okay, katakanlah 1,000, lepas tu bahagi 4.2 lah. So nanti yang masuk ke dalam kita punya account MIDF yang US ialah 238 USD lah, lebih kurang macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau kita nak convert, contohlah kita dah ada US, maksudnya kita dah buat jual beli, dah untung dekat US lah. Lepas tu kita nak convert balik ringgit Malaysia, so dia akan gunakan yang we buy. So katakanlah kita ada 280 tu, yang tadi tu 238 tu. So 238 tu 238 darab 4.1 lah. So katakanlah kalau kita masukkan, lepas tu kita keluarkan balik dengan ada, so duit kita ada RM975. So kat situ dia dah short lebih kurang RM25 lah dekat exchange tu. Dekat exchange kita punya pertukaran duit tu, kalau kita keluar masuk terus lah. Tapi biasa bila dah untung baru naik, baru keluarkan kan. Ataupun just kita biarkan dulu dalam US tu banyak-banyak, lepas tu baru keluarkan. Tu konsep dia lebih kurang lah. Tapi kalau kita nak tukar, asyik nak keluar masuk, nak exchange tu, dia rugi kat pertukaran wang asing tu lah. Okey, tu yang pertama yang anda perlu tahu. Ada harga untuk pertukaran cash daripada ringgit Malaysia ke USD lah. Yang pertama. Lepas tu yang kedua ialah dari segi kita tengok dia punya fees .
So fees kat mana-mana saham pun ada dua. Pertama sekali ialah brokerage fee. Brokerage fee ni ialah pihak MIDF punya, boleh kata income lah. Setiap kali orang buat transaction, trade, dia akan dapat brokerage fee. Tapi untuk setakat ni brokerage fee tu dia bagi free sehingga, sebab ada promotion lah, sehingga bila sekejap saya tak ingat, sehingga 31 Julai. So sehingga ada lebih kurang 3 minggu ni. Kalau anda nak cuba, kalau anda nak cuba untuk trade di US ni, kalau bawah daripada $1,000, anda boleh dapat brokerage fee. Tapi satu lagi fee yang ada ialah stamp duty lah. Untuk stamp duty ni lah setiap 1,000 untuk RM1 lah, RM1,000 bukannya $1,000. So kalau anda invest ataupun anda trade 1,000, nilai je minimum 1,000, anda akan kena tolak RM1 lah. Dia punya fee lah RM1 lah. Jangan tengok fee and charges ni. So kat sini dia ada tulis lah, brokerage fee 6 Julai hingga 31 Julai dia bagi free, tapi di bawah 1,000 lah, $1,000. Ataupun kalau lebih daripada $1,000 akan dikenakan $5 ataupun 0.4% lah daripada trading value. So untuk stamp duty RM1 for every 1,000 at 200 per contract, ni maksimum 200 lah, ataupun 1,000 setiap ataupun RM1 setiap 1,000 lah. So katakanlah kalau anda buat 1,100, so anda kena stamp duty RM2 lah, macam tu. So kalau anda nak buat 1,000 macam tu lah. So kalau kurang daripada 1,000, RM1. Yang ni ada tambahan yang ni, Securities and Exchange Commission fee. Kalau lebih 1 juta lah, ini mungkin dah untuk orang-orang yang dah kaya lah ni. So setakat ni yang dia beritahu ni je, dia punya fees. Ada brokerage fee, ada stamp duty dan ada Security and Exchange Commission fee. So lagi satu yang bagusnya dekat MIDF ni, dia ada syariah screening sekali. So kita boleh tahu sama ada shares ataupun stok yang kita nak invest tu sama ada syariah compliant atau tak. Tapi sekarang ni saya tak sure lagi macam mana dia punya proses untuk screen, sama ada dia patut syariah atau tak untuk stok tu. Dan juga kita boleh buat Islamic account lah. Mungkin bila kita buat Islamic account ni, dia terus untuk syariah punya stok lah. Okey, untuk MIDF ni dia memang berdaftar dengan ataupun berlesen dengan Suruhanjaya Security. Anda boleh tengok kat sini. Dia bahagian, kalau anda tengok kat sini, kita cari je companies, ada MIDF. So kat sini ada MIDF Investment Bank Berhad. So dia dealing in securities, advising and corporate finance and investment advice. So dia punya status license ni masih valid lagi lah. Okey. So anda tak perlu risau lah yang nak kata dia scam ke apa. So dia memang berdaftar dan berlesen kat Malaysia ni lah. Dan kalau anda nak cuba dulu, anda boleh daftar dan anda boleh try demo lah. Mana demo je. Okay, anda tekan trade ni, lepas tu boleh try our demo. So demo dia ni dah live, maksudnya dia bagi kita paper trade lah, lebih kurang dia akan bagi kita lebih kurang $100,000 dalam kita punya paper trade ataupun demo account ni. Saya guna dark mode lah, dark mode macam lagi best. Ok, search contoh lain, saya cari Tesla. Ini paling mudah lah, semua orang kenal kan. Ok, sini kata Nasdaq. So popularity product alphabetical ni kalau ada banyak lah. So kita tekan je, so kita akan tengok dia punya current price lah. So kat sini ada market depth dia. So sekarang ni market close. So kat sini dia punya pergerakan harga dia, anda boleh tengok daily, weekly, boleh tengok all time. Ok, macam saya tengok tadi, yang macam saya beritahu, so dia akan bagi kita $100,000 USD. 100,000 ni paper lah, on paper je, tak boleh keluarkan, tak ada apa, untuk kita cuba je lah. So ni performance kalau kita ada. Cancel. Okay, trading ni ada watch list, position kalau ada, order kalau kita ada order, ada charts. Ok, untuk charts ni kita boleh cari contoh ok, Tesla. So ini untuk Tesla. Lepas tu kat sini ada, kita boleh gunakan 5 minit, 5 minutes, periods, 30 minutes, 1 hour, 1 day, 1 week lah, ataupun boleh customize. So kalau kita nak 1 day, kita boleh tengok dia punya graf kat sini. Lepas tu kita boleh letak indikator juga kalau silap ni kat sini lah. Mana satu indikator kan. Ok, ni indikator. So katakan nak tengok stokastik,
Stochastic slow. So dia akan stochastic kat bawah ni lah. Ok, itulah sebahagian daripada features yang ada dekat MIDF Invest. So setakat ni saya rasa tu je dulu perkara yang kita perlu tahulah. Kalau anda ada yang dah start invest, anda boleh nyatakan dalam komen juga. Anda boleh nyatakan juga anda punya komen berkenaan dengan platform ni, buat pelaburan di US secara terus lah. Ok, itu saja. Jika ada apa-apa soalan, komen ke, boleh nyatakan dalam komen. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.